Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek teori komunikasi SCCA 1023, saya bersama 4 lagi rakan daripada kumpulan A UUM Sintok. Antara ahli kumpulan kami ialah Muhammad Fazli bin Abu Bakar, Muhammad Syamizan Anwar bin Abdullah, saya sendiri Muhammad Nasrul bin Muhammad Razak, Nurul Syafiqah binti Ismail dan Muhammad Akimullah bin Muhammad Zain. Bagi bahagian pengenalan untuk teori komunikasi, manusia terlibat dalam proses komunikasi dengan menerima dan menghantar mesej. Menurut Hables dan Weavers 1992, komunikasi ialah proses di mana seseorang meluahkan maklumat, idea dan perasaan. Menurut Abraham 1986, komunikasi ialah proses berterusan yang melibatkan laluan maklumat daripada sumber kepada penerima dengan maklum balas antara keduanya. Sejarah teori komunikasi. Komunikasi ialah peluru yang mungkin dilepaskan kepada pendengar atau penerima komunikasi. Komunikasi ditentukan oleh penerima. Everett M. Rogers dalam menubuhkan tesis homopili heteropili pada tahun 1970-an. Beliau menyatakan bahawa komunikasi mesti dinilai dari sudut psikologi, iaitu dua aspek komunikasi. Komunikator iaitu yang bercakap dan komunikan kepada siapa ia ditujukan. Teori komunikasi bukanlah sesuatu yang baru pada tahun 1980-an, tetapi terdapat dua aliran pemikiran mengenai tanggapan, kelihatan atau kesan komunikasi itu sendiri berhubung dengan peningkatan kerumitan komunikasi masa. Konsep teori. Konsep komunikasi ialah frasa atau perkataan yang menggariskan perkara utama teori komunikasi. Konsep komunikasi juga memerlukan sejumlah besar simbol maklumat, prosedur dan pertukaran di mana tanggapan teori diadun dalam kehidupan seharian. Teori komunikasi, proses pengetahuan atau maklumat dan proses penyampaian mesej. Proses penyampaian mesej dilakukan melalui medium atau saluran yang menghubungkan komunikator dengan komunikan, seperti media massa, telefon dan surat. Istilah komunikasi juga merujuk kepada bahagian paling penting dalam teori komunikasi serta kaedah pemindahan maklumat seperti idea, emosi dan kebolehan melalui penggunaan simbol. Model komunikasi. Dalam proses komunikasi misalnya, terdapat medium sebagai perantara dalam penyampaian maklumat tersebut, seperti telefon, kertas, email atau udara selain daripada penyampai dan penerima. Ia juga menggambarkan sambungan proses komunikasi iaitu yang boleh sehala atau dua hala seperti yang dilihat di dalam raja. Seperti yang dilihat dalam raja, ini adalah komunikasi berhala iaitu model Berlo, dan manakala di bawah ialah model komunikasi dua hala iaitu daripada model Osgood. Andaian atau idea teori. Hipotesis bawang atau idea penebusan pada mulanya dicadang oleh Erwin Altman dan Dalmas Tallo 1973. Mereka mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses di mana orang bertukar maklumat antara satu sama lain. Andaian asal konsep mereka ialah personaliti seperti bawang gergasi dengan lapisan luar atau kulit yang menipis diikuti dengan lapisan yang berjaya semakin kuat dan padat. Seterusnya, ini bermakna bahawa semakin kita mengenali seseorang atau mengambil bahagian dalam dialog interpersonal dengan mereka, semakin banyak kita mengetahui tentang hati mereka. Teori yang digunakan untuk menguruskan masalah. Yang pertama, skandal Watergate di media masa Amerika Syarikat dari 1972 hingga 1974 mencontohkan tesis yang diacara oleh McWill, McComb dan Donald Shaw
pada akhir 1960-an. Seterusnya, ia menunjukkan bahawa media mengawal apa yang harus dianggap penting oleh masyarakat. McCollum dan Shaw percaya bahawa media masa mempunyai kuasa untuk mengalihkan isu utama daripada agenda media kepada agenda awam. Seterusnya, teori ini boleh dikesan kembali kepada karya Walter Lippmann yang mengatakan bahawa media berfungsi sebagai orang tengah antara dunia luar dan gambaran dalam otak kita. The medium acts as mediator between the world outside and the picture in our head. Seterusnya, ahli sains politik Bernard Cohen mengemukakan teori yang sama pada tahun 1963 apabila beliau berkata bahawa media massa mungkin tidak begitu berkesan untuk mengajar orang ramai apa yang perlu mereka fikirkan, tetapi ia sangat berkesan untuk memberitahu pembacanya apa yang perlu difikirkan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara saya untuk meneruskan pembentangan. Kritikan teori. Kebanyakan teori moden menyediakan 4 buah prinsip kritikannya. Yang pertama, membicarakan latar pengarang daripada sudut kelahiran, pendidikan, kerjaya, status sosial dan dorongan kepegarangan. Kedua, membicarakan isi karya menurut tujuan teori sosiologi, menguraikan isu kemasyarakatan, moral permasalahan pendidikan, sejarah dan subjek persejarahannya, psikologi dengan kejiwaan teks dan stilistik, membicarakan diksi, sintaksis dan semantik karya. Yang ketiga, mewacanakan aspek nilai karya menurut tata neraca yang dikriteriakan oleh teori, sama ada nilai rendah, separa atau tinggi. Keempat, membahaskan sudut kesan dan pengaruh karya terhadap konteks khalayak, kesusastraan dan hubungan dalam pembinaan peradaban manusia. Kesimpulan, apabila etika dan komunikasi digabungkan, etika menjadi asas yang diperlukan untuk komunikasi. Etika menyediakan kerangka moral untuk membina kod moral untuk semua sikap dan tingkah laku seseorang dalam komunikasi. Oleh itu, komunikasi tanpa etika adalah tidak beretika. Komunikasi berdasarkan teori mesti mencipta kategori dalam bidang tertentu yang ditentukan oleh ruang, masa dan pelbagai jenis sains komunikasi, termasuk teori komunikasi politik, teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi intrapersonal, teori komunikasi budaya, teori komunikasi masa dan sebagainya.